Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua kerana memberi peluang kepada saya untuk mengambil bahagian dalam perbahasan RUU Kewangan. Pindaan ini menyentuh pelbagai pindaan termasuklah terhadap Akta Cukai Pendapatan 1967, Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah 1976, Akta Stem 1949, Akta Petroleum 1967 dan sebagainya. Saya hanya ada beberapa perkara yang ingin dibangkitkan dalam pindaan ini yang berkait dengan soal hasil kerajaan. Perancangan hasil kerajaan jangka masa sederhana distruktur melalui rangka kerja fiskal jangka sederhana. Rangka kerja ini berfungsi sebagai panduan perancangan belanjawan dengan menetapkan unjuran makrofiskal 3 tahun merangkumi kedudukan hasil dan perbelanjaan selain meneliti risiko fiskal berdasarkan situasi ekonomi global dan domestik. Tuan Yang di-Pertua, pengurusan kewangan awam juga terikat dengan accountability serta kelulusan tadbir urusnya. Langkah pengenalan kepada Akta Tanggungjawab Fiskal wajar segera diberikan perhatian. Ya, perhatian yang serius kerana ia merupakan langkah teras ke arah pengurusan kewangan awam yang cekap. Negara-negara luar yang lebih advance dalam soal perundangan tanggungjawab fiskal ini seperti New Zealand telah lama menggubal akta berkaitan bagi memastikan tadbir urus fiskal yang sistematik. Namun begitu, saya ingin bertanya, apakah ada syur-syur lain terhadap penambahbaikan perundangan fiskal kerajaan oleh jawatan kuasa dasar fiskal selain daripada pengenalan Akta Tanggungjawab Fiskal kelab? Begitu juga saya ingin mengetahui perkembangan terkini pelaksanaan pengintegrasian data raya dalam aspek kutipan cukai serta pentadbiran hasil negara bagi memastikan kutipan hasil yang lebih efektif. Tuan Yang di-Pertua, kita sedia maklum bahawa masih terdapat jurang kutipan terhadap tax to GDP disebabkan oleh shadow economy atau pasaran gelap serta segelintir masyarakat yang mengelak daripada membayar cukai. Ekonomi gelap berkait dengan aktiviti ekonomi yang tidak sah di sisi undang-undang dan seringkali dikaitkan dengan sindiket-sindiket tertentu termasuklah pengamalan rasuah dan salah laku. Ia juga berkaitan dengan perniagaan yang bertujuan untuk mengelakkan pembayaran cukai serta aktiviti pengubahan wang haram. Kita tidak boleh menganggap shadow ekonomi dalam negara ini isu yang kecil. Saiz ekonomi gelap ini sekitar 21% kepada KDNK dengan nilaian mencecah RM300 bilion setahun. Jumlah ini sangat signifikan merangkumi pelbagai bentuk jenayah terancang yang sukar untuk dikesan oleh pihak berkuasa. Oleh sebab itu, kita perlu ada satu pembangunan pentadbiran cukai yang benar-benar efisien bagi menutup ruang pasaran gelap ini daripada terus berkembang dalam negara. Selain penguatkuasaan yang telus bagi memerangi jenayah, aspek pentadbiran cukai yang efektif juga dapat membantu mengurangkan risiko penglibatan negara dalam pasaran gelap. Dalam aspek pentadbiran cukai, saya ingin mengetahui sejauh mana kerjasama dilaksanakan dengan agensi-agensi di bawah Collection Intelligence Arrangement melibatkan Lembaga Hasil Dalam Negeri, Jabatan Kastam Diraja Malaysia dan Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Tambahan lagi, sejauh mana intervensi pasaran gelap tembakau yang dibangkitkan dalam Belanjawan 2021 yang lalu berjaya mengurangkan penglibatan negara dalam pasaran gelap berkenaan. Tuan Yang di-Pertua, kita boleh mengambil contoh pengamalan negara luar bagi memberikan input terhadap penggubalan Akta Tanggungjawab Fiskal yang dibentangkan kelab. Namun suka untuk saya memaklumkan bahawa Kerajaan Negeri Kelantan telah memberikan contoh yang baik dalam konteks pengurusan keuangan awam. Kecemerlangan pengurusan keuangan ini adalah legasi yang telah dibangunkan oleh almarhum Tok Guru berasaskan prinsip membangun bersama Islam yang ditegakkan sejak 1990 dan ia boleh dijadikan sebagai contoh di peringkat persekutuan. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua.